Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dihormati dan kasihi tuan bersama kita pada malam ini, Al-Fadhil Al-Ustaz Dr. Jazmi bin Ma'isa. Selamat datang Ustaz ke surau kami. Yang dihormati dan kasihi sahabat-sahabat saya, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, alim ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, serta anak-anak yang dikasihi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita sama-sama berhadir ke surau Asy-Syakir, surau Taman Maki Saudara Mulia Ustaz Luar Cipedak, untuk kita sama-sama menghadiri satu majlis khas, iaitu majlis sambutan Isra dan Mi'raj peringkat surau rumah kita. Yang dikasih Ustaz ataupun Dr. Ceramah kita yang dinaikkan serta dikasih sahabat-sahabat saya, marilah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan sama-sama kita surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merestui ibadah kita pada malam ini. Al-Fatihah. Tuan-tuan, perempuan serta anak yang dikasihi, saya lebih dulu mewakili yang termasuk program pada malam ini mengalu-alukan hadirat Ustaz ke taman kami. Ini surau Asy-Syakir, surau untuk taman Ustaz. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan siapakah penceramah yang kita undang pada malam ini. Tuan-tuan, perempuan serta anak-anak yang dikasihi, nama penuh beliau ialah Al-Ustaz Dr. Jazmi bin Ma'isa. Ada doktor saja, PhD yang pertama. Sekarang sedang membuat yang kedua, insyaAllah. Beliau berasal dari kampung Masjid Tiga Batu, Sungai Petani Gelang. Orang Tiga Batu itu tak jauh. Sudah berkahwin dan mempunyai 3 orang anak setakat hari ini. Betul tak? InsyaAllah. Mendapat tingkat awal di sekolah Masjid Tiga Batu, sekolah Tiga Batu. Okay. Kemudian menyambung pelajaran menengah di Madrasah Masriah Bukit Batajah, sekolah agama Irsyadiyah, jadi isi tidak pada ampang sih. Seterusnya sambung ke peringkat IPT Sejarah Muda Bahasa Arab di Universiti Al-Azhar Kairah Mesir. Ini orang sini bagus tanya. Kemudian balik main sambung Diploma Pendidikan Bahasa Arab dan Tulisan UIA. Seterusnya sambung pada master yang kedua, saya pengurusan UMC itu. Sambung lagi untuk PhD Manajemen Pengurusan UMC itu. Banyak institusi ini, betul kita malam. Sambung lagi sekarang dalam proses menyiapkan PhD yang kedua di Wisam Politik. Selamat datang Ustaz, semoga berjaya insyaAllah. Tuan-tuan dan puan serta anak-anak yang dikasihi, sekarang beliau sebagai pendidikan awal dan seterusnya. Sekarang beliau sebagai Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Japim, Institut Pendidikan Guru Kampus Sungai Bahari, IPSA maksudnya. Sungai Tani Kedah. Ketua Unit Pengembangan Profesional Pensyarah dan Pelajar, Jabatan Kecemerlangan Akademik JKA IPG, Kampus Sungai Bahari, Sungai Tani Kedah. Dan sebagai penyaras program Bahasa Arab Kaedah PIAIP IPSA tersebut. Tuan-tuan dan puan serta anak-anak yang dikasihi, alhamdulillah malam ini kita berdua bersama seorang penceramah yang diundang di berbagai masjid dan surau negeri kita. InsyaAllah lebih masih jam lebih beliau akan bersama kita untuk mengupas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Sepanjang dengan sambutan ini kita mau dikabili Ustaz
Terangkan kepada kami apa itu istilah dan mereka. Berikan kepada kami pengajaran-pengajaran yang tersiap dalam Al-Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan kami ilmu pada kami menjadi amalan pada kami, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak yang dikasihi, kita sambut di malam ini untuk kita menyambut sebuah datuk siapa pilihan kita, itu salam rasa madani, insya-Allah. Lebih sangat besar. Boleh tahu. Persila ayat dah. Persila dah kan? Tak apa dengar ayat. Jangan semangat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam على سيدنا محمد التي كانت حسناته لا تحصى وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين أهل الصدق والوفاء والتقى وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أرحم الراحمين. Terima kasih mengurusi majlis yang penuh bersemangat, yang berbahagia Tuan Imam, pengurusi surau, para ahli jawatan kuasa, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jamaah, mudah-mudahan kita sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi. Bersempena kita berada dalam bulan yang mulia, bulan haram, bulan Rajab, dan mudah-mudahan berkah. Pada malam yang mulia ini kita menyambut suatu hari yang sangat besar maknanya kepada kita. Tuan-tuan sekalian, di dalam Islam, bulan-bulan Islam itu merupakan peristiwa dan sempena sesuatu peristiwa. Umpamanya tuan-tuan, kita menyambut hari Ashura, itu kita sambut dalam bulan Muharram. Kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bila datang bulan Rabiul Awal. Kemudian kita sambut, kita teringat nisfu Sya'ban pada bulan Sya'ban. Sambut nuzulul Quran, sambut puasa, kemudian peringat tentang Lailatul Qadar, itu di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Zulhijjah kita sambut hari raya. Sebelum hari raya ada hari Arafah. Maka begitulah, dalam setiap sambutan itu berkaitan dengan bulan-bulan yang tertentu. Maka bila datang bulan Rajab, antara sambutan yang kita sambut sudah pasti peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Bagi kita sepatutnya kita tidak sekadar sambut satu peristiwa. Kita sambut tuan-tuan dua peristiwa dalam bulan ini. Pertama namanya Al-Isra, yang kedua namanya Al-Mi'raj. Dan biasa orang sebut Al-Isra wal Mi'raj. Kenapa saya sebutkan dua? Kerana di antara dua peristiwa ini kaedah yang berlaku serta dalilnya berbeza-beza di antara satu sama lain. Kalau dalil tentang Isra
Itu sangat masyhur di dalam surah yang namanya juga surah Al-Isra. Ayat pertama lagi tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu dalil peristiwa Isra. Adapun peristiwa Mi'raj tidak disebut secara langsung dengan kalimah Mi'raj, sama ada Urija ataupun Ya'ruju ataupun Mi'raj, tidak ada. Yang ada hanyalah disebut dalilnya itu di dalam surah An-Najm. Tuan, oleh kerana Mi'raj itu Rasulullah melepasi dan pergerakannya secara yang ni dipanggil apa tuan-tuan, vertikal lah. Hat baca naik itu, dia ada horizontal, vertikal. Maka di dalam ayat surah An-Najm bermula ayat ke-13 sampai ayat 18, maka dalilnya secara tidak langsung, indirect. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidratu ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Cuba tuan-tuan kita compare dua ayat ni dulu. Dalam peristiwa Isra, di hujung ayat Tuhan kata linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan. Itu ialah fil mustaqbal, kami akan tunjukkan. Grammar orang putih dia kata apa? In future. Kalau present tense al-hal, kata kalau fil mustaqbal in future, hana menu, kami bakal tunjukkan kepadanya, artinya Muhammad, antara tanda kebesaran kami. Adapun dalil di dalam surah An-Najm ayat 13 sampai ayat 18 tu tuan-tuan, cuba tuan-tuan perhati tengok apa Tuhan sebut. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sesungguhnya dia Muhammad telah melihat. Pasal apa? Kerana sempurna package, maka disebut Al-Isra wal Mi'raj. Maka peristiwa ini tuan-tuan sekalian, menurut pendapat jumhur ulama, telah berlaku pada bulan Rajab, tahunnya belum ada. Sebab kalender Islam ini tidak wujud di zaman Nabi, tidak wujud di zaman Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehinggalah sampai zaman Sayyidina Umar. Maka sebab itu sekadar disebut bila bulan Rajab, pandangan ulama jumhur mengatakan ianya berlaku 27 Rajab. Malam ni cuncun no. Tuan-tuan, ni jaga tengah malam lagi kita nak Isra wal Mi'raj. Tapi masa saya tak panjang, lebih kurang sejam lebih. Tuan-tuan tengoklah sejam lebih ni memang kadang silap hari bulan Mi'raj pun tak ada, Isra pun tak apa lengkap. Tapi saya ada kaedah lain tuan-tuan untuk saya ceritakan dari sudut pandang yang barangkali tidak disentuh orang. Tak apa, tuan-tuan akan dengarlah. Begini, kalau dari sudut sejarah ataupun tarikh berlaku, tarikhnya sudah kita sebut. Adapun berlakunya bila, maka kata sejarah, para dalam catatan sejarah, berlaku setelah berlaku 3 perkara. Yang pertama, berlaku tahun ke-12 sebelum hijrah ni, tahun ke-12 Nabi duduk di Mekah 13 tahun. Tahun ke-12 atau lebih tepat setahun setengah sebelum peristiwa hijrah. Dan berlaku bila? Setelah berlaku 3 perkara di tahun ke-12 di Mekah.
Pertama, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Tuan-tuan, bahasa kita ni kalau bini mati berat. Saya nak cerita pun tak tahu, bini hidup lagi, alhamdulillah. Tapi kalau tengok pengalaman orang lelaki lah, Allah, kalau bini mati ni teruk, maka Rasulullah SAW, tuan-tuan, tertekan, rasa sedih teramat sangat. Sebab itulah kalau kita bercakap tentang contoh seorang suami, kalau suami yang isterinya satu, Rasulullah. Kalau suami isterinya ramai berpoligami, Rasulullah juga. Kenapa? Kerana Rasulullah ketika berkahwin dengan Khadijah tak pernah bernikah lain sehingga Khadijah meninggal dunia. Ini kemuliaan Sayyidatina Khadijah. Maka meninggalnya Khadijah, tuan-tuan, memberi kesan yang sangat mendalam. Tuan-tuan perlu faham, inilah latar belakang Al-Isra wal Mi'raj. Yang kedua, meninggal dunianya Pak Menakan Abu Talib. Abu Talib, tuan-tuan, walaupun tidak mengucap, kata Abu Talib, aku tak boleh Muhammad mengucap, Muhammad, kalau aku masuk Islam ni habis bergaduh habis. Tapi beliaulah seorang yang sangat membela anak Menakan, dan bahkan secara tidak langsung membela dakwah Muhammad kepada akidah Islam. Maka hadut bela ni, hak ni lah yang Tuhan ambil dulu. Tuan-tuan, dua dah benda yang sangat menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa kita ke, stres, tension. Kemudian berlaku lagi peristiwa yang ketiga. Kalau ikut sejarah, tuan-tuan, Nabi duk ajak orang Islam ni 10 tahun di Mekah, sejarah mencatatkan baru 80 orang lebih, 10 tahun. Maka Rasulullah menganggap orang Mekah tak mau terima, lalu berjalan kaki di dalam kitab Muhammadun Rasulullah karangan Syekh Abdul Halim Mahmud, di antara masyayikhul Azhar, disebut di dalam itu masyian alal qadam, jalan kaki kawi. Saya tak tahu jarak tepat, barangkali 70 ke 100 km, bersama anak angkatnya Zaid bin Harithah. Peristiwa di Taif ini menggegarkan. Bayangkanlah, saya kalau baca bab Nabi di Taif ni, saya selalu terkenang saya, kerana masalahnya hidup kita zamannya berbeza. Rasulullah berdakwah jalan kaki. Saya dah malah nak buat macam mana, main naik kereta sudah, duduk dalam aircon. Zaman berbeza. Tapi Rasulullah, itulah keadaannya. Masuk di kota Taif, Nabi bagi salam, baru buka mulut sikit, kena bu Allah. Baru ceramah sikit, ada pula orang bangkit, hoi. Bukan hoi Yahweh ni, hoi. Tak ada orang lain lah, muka lain kena antak kecuali hang Muhammad. Ada pula hak bangkit sebut, kalau betul hakmu sebut ni Muhammad, kami berani pergi gunting kelambu Kaabah. Nah, abang kata hang ni kelentong. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah balik. Dalam perjalanan pulang, sejarah mencatatkan tidak ada selangkah kaki baginda yang mulia angkat daripada bumi, belum sampai kembali ke bumi, Nabi sudah dilontar dengan ketik batu kecil dan besar. Ada yang kena kaki, ada kena kepala. Hak kena kepala ni meleleh darah sampai ke tumit, dipeluk oleh Zaid bin Harithah. Maka tahun itulah dikenali dengan tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka Al-Quran mencatatkan sejarah ini. Al-Quran, tuan-tuan, bukan buku sejarah, tapi di dalam Al-Quran penuh kisah sejarah, termasuk peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Sebab itulah, tuan-tuan, kata seorang ahli falsafah Islam, kalau seandainya tuan-tuan mengenali seorang kiai di Indonesia, Kiai Haji Zainuddin MZ, tahun 80-an dulu, saya membesar mendengar ceramah beliau.
dikenali dengan da'i sejuta umat, almarhum. Tapi dia tinggal 2 orang anak. Saya dengar anak dia ceramah sebiji suara pak, tapi pak lagi sedap. Kata Kiai Haji Zainuddin, dalam kehidupan setiap manusia, ini falsafah, seseorang itu pasti akan melalui 3 dimensi waktu yang berbeza. Pertama, dinamakan masa lalu. Yang kedua, dinamakan masa sekarang. Yang ketiga, dinamakan masa akan datang. Mesti kalau kita hidup, inilah 3 dimensi waktu yang berbeza. Kalau masa lalu, itu dinamakan sejarah menelepas dah. Kalau masa sekarang ni, ini dinamakan kenyataan. Kenyataannya, tuan-tuan sedang mendengar saya berkuliah berceramah, betul tak? Ini kenyataan kerana masa sekarang. Adapun masa akan datang dinamakan harapan, impian, cita-cita, ataupun barangkali berubah hanyalah sekadar khayalan. Maka kata Kiai Haji Zainuddin lagi, orang bijak pasti akan mengambil pengajaran dari masa lalunya. Sama ada masa lalu itu ialah kita ataupun sejarah yang berlaku kepada Rasulullah. Bahkan kita ni tuan-tuan ambil pengajaran ni bukan kepada Nabi Muhammad ya, apatah lagi Nabi. Sejarah, mana-mana sejarah yang baik kita akan ambil. Maka orang bijak akan mengambil pengajaran dari kisah lalunya, sejarahnya, kerana untuk dia menentukan sikapnya hari ini demi dia merencanakan kehidupannya yang akan datang, sehingga boleh menjadikan hidupnya hari ini confirm lebih baik berbanding kemarin lebih baik lagi pada sebelum tu. Maka begitulah seterusnya. Jadi tuan-tuan sekalian, mari kita melihat sejarah ini dengan lebih lagi mendalam. Pertama saya nak sebut dari sudut dalil. Baik, dalil Isra' ni masyhur. Kita ambil 3 kalimah je tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kita kena kaji kenapa peristiwa ini ataupun surah Al-Isra' ketika menyebut tentang Al-Isra', satu-satunya peristiwa ataupun surah permulaannya menggunakan kalimah subhan. Maka firman Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam, bi'abdihi laylan. Dari mana pergerakan Rasulullah? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla, dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Tujuannya kata Allah, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, agar kami tunjukkan tanda kebesaran kami. Sebelum saya hurai ayat ni, tuan-tuan, ulama membahagi ibadat itu 3. Tuan-tuan perhatikan, ini juga falsafah. Ibadat pertama, kategori ibadat ini, ada ibadat berat kita nak buat tuan-tuan, berat sungguh, dan modalnya juga berat. Agak-agak tuan-tuan pada dia minta teki sama larat nak abang semua pakai fikir balik. Ibadah berat, modal dia pun berat. Makanya tak semua orang mampu buat bersendirian. Kalau kita buat, mesti berpakat. Agak-agak tuan-tuan lah. Kalau tunggu pakai lambat lah, saya jawab dulu. Ibadat ini ialah contoh macam membina masjid juta. Larat kata orang nak buat. Mungkin ada, bukan tak ada. Mungkin, bukan mungkin, memang ada. Jutawan, dia bagi 10 juta, nah buat masjid. Tapi berapa orang? Biasanya kita akan berpakat. Berat ibadat ini, modalnya besar. Yang kedua, ada ibadat berat melaksanakannya tapi modalnya ringan. Pada berada Allah fikir tengok kau oi.
ibadat itu ialah puasa sunat. Puasa wajib ringan. Tak percaya tengok bulan Ramadan, semua orang Islam puasa, menunjukkan ringan. Tapi ibadat sunat, tuan-tuan perhatikan sebagai contoh lah, sekarang bulan Rejab dah nak tamat. Saya nak sentuh sikit tentang bulan Rejab, bulan Syaban yang akan datang. Bagaimana kaedah kita berpuasa? Ringkas-ringkas ya lah, tak pergi lari tajuk, tak masuk Isra' Mi'raj. Dalam bulan Rejab, kaedah berpuasanya mengikut hadis Nabi. Nabi kata sum minal khurumi watruk, sum minal khurumi watruk, sum minal khurumi watruk. Kalau tak silap saya hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih. Kalau nak puasa bulan haram, bulan Rejab ni termasuk bulan haram, puasa buka, maka saya ambil kesimpulan separuh ke bawah. Itu sunnah, tak ada masalah. Yang masalahnya tuan-tuan bulan Syaban nak main ni. Pasal apa saya kata masalah? Bulan Syaban ni lah tuan-tuan bulan paling ramai kita tak mau puasa. Pasal kenuri banyak. Kenuri. Bukan saya nak marah, saya cuma ingin sebut yang kita lakukan ini tak berbetulan langsung dengan sunnah dan sukar diubah. Cuba tengok Rasulullah berdasarkan hadis riwayat Aisyah juga. Apa kata Aisyah? Ma ra'aitu Rasulullah akthar min khusiyaman illa Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah itu paling banyak puasa sunatnya kecuali Sya'ban. Sehingga kan sahabat bertanya, ya Rasul, banyak sungguh puasamu dalam bulan Sya'ban ini. Nabi jawab, ni lah tuan-tuan, kita kena fikir banyak. Nabi jawab apa? Hada syahrun yaghfalun nasu anhu. Bulan ini bulan paling ramai orang ghalib. Baina Rajabin wa Ramadan. Sya'ban ni duk celah antara Rajab dengan Ramadan. Hada syahrun turfa' fihi a'malul ibad ila rabbil alamin. Bulan diangkat amalan, dipersembah kepada Allah Tuhan sekalian alam. Oleh kerana itu kata Nabi, fa uhibbu an turfa' amali wa ana sha'imun. Aku sukalah kalau amalanku diangkat aku tengah puasa. Subhanallah. Tuan-tuan, siapa Rasulullah yang Allah Ta'ala nak tilik amalan dia? Kata-kata ini tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kita kena ambil letak atas kepala kita. Siapa Nabi Muhammad? Dia maksum. Tapi Nabi nak ajak kita, dia sebut begitu. Aku sukalah kalau Tuhan amalanku diangkat, aku tengah duk puasa. Allahu Akbar. Itu hak kita. Tapi bulan buat macam mana? Kan sebut lah. Ni kenuri apa? Orang ni buat ni lah, kenuri nak sambut Ramadan. Oh, dia kerja kenuri. Tak tepat dengan sunnah dari sudut itu. Tak apalah, biarlah itu. Itu dua kategori dah ibadat. Betul kau noh bang puasa sunat berat wahat. Makanya ibadat yang berat modalnya ringan. Ringan ya nak puasa bukan gaduh buat apa, tak usah makan ya. Yang ketiga kategori ibadah. Ibadahnya ringan, modalnya juga ringan. Pada. Itulah kata Rasulullah, kalimatun tayyibah, kalimah yang baik. Tuan-tuan jumpa manusia, jumpa kawan, jumpa rakan, beri salam, assalamualaikum, pahala. Jawab salam, pahala. Ringan ya. Berzikir ataupun ketika mendengar musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut apa-apa, astaghfirullah, masya Allah, semua itu zikir. Sebut la ilaha subhanallah, ibadah. La ilaha illallah, ibadah. Allahu akbar, alhamdulillah, semuanya ibadah, termasuk kita berzikir menggunakan al-asmaul husna. Maka tuan-tuan sekalian, mari kita lebih mendalam lagi beberapa kalimah dalam dalil peristiwa Isra. Pasal apa Tuhan mula dengan subhana? Dalam Al-Quran ada 7 surah bermula dengan tasbih. Ada surah Al-Hadid,
Al-Jumu'ah, At-Taghabun, As-Safu. Sebahagian besar bermula, ada yang bermula dengan fi'lul madhi, fi'il madhi, past tense. Mana ayat dia? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lebih kurang 2 surah. Ada surah permulaannya bermula dengan fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari' ni in future, present tense ataupun future, akan datang. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada tuan-tuan, satu surah bermula dengan fi'lul amri, dia suruh. Satu surahnya namanya suratul A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Hendaklah kamu bertasbih memuji Allah. Dan satu juga surah bermula dengan maf'ulul mutlaq. Entah apa maf'ulul mutlaq, ini saya nak tahu. Oleh kerana peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, satu peristiwa yang mustahil mengukur menggunakan akal. Kalau guna akal, jadilah Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk sebahagian umat Islam ketika itu murtad kerana peristiwa ini. Kerana mengukur menggunakan akal, tuan-tuan, mustahil kita boleh percaya. Kalimah subhana merupakan zikir para malaikat di langit, antara zikir terbaik. Sebab itu kalau kita sebut subhanallah, mana dalil malaikat itu tasbih? Dalam surah Al-Baqarah ayat pertengahan ayat ke-30, qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu dalilnya. Maka sekali tuan-tuan sebut subhanallah, ni saya nak terang maksud dia. Maksud dia apa? Kita tak kena sebutlah itu. Kita sebut subhanallah, dia ada makna usab. Ini kalau mengaji Arab tak tepik pendalan, dia kata takdir. Usabbihu subhanallahi minan naqaisi. Itu dia punya panjang cikgu. Aku mengucap tasbih memuji Allah dengan sesungguh-sungguh kesucian. Pasal itulah ayat subhanallah luar biasa maksudnya. Dari sebarang kekurangan, dialah Allah yang suci itu yang memperjalankan hambanya. Itu kalimah subhanah. Kalimah subhanalladzi asra. Satu kalimah. Yang kedua tuan-tuan, kalimah asra. Asra artinya memperjalankan. Kalau berjalan, dia kata sara yasiru. Bahasa Arab dalam ilmu saraf, ilmu morfologi, tambah satu huruf, idza zada al-harfu zada al-ma'na wa taghayyara al-maqsud. Itu kaedah. Tambah satu huruf ke, dua ke, tiga, berubah makna, bertambah makna dan berubah maksud. Artinya, ni kalimah asra apa dia? Memperjalan, berarti Rasulullah itu pasif, Allah yang aktif, yang mempergerakkan, menggerakkan. Analoginya begini. Satu hari saya ambil baju dari almari. Saya pakai baju untuk pergi dari Tikam Batu nak pergi ke Pulau Pinang. Keluar pukul 8. Dalam baju saya ada seekor semut. Tak apa, saya pergi pukul 8, pukul 12 sampai balik dah rumah. No, pergi mana? Pulau Pinang. Tang saya tu tak apa, masuk akal. Saya naik kereta. Bila sampai balik, semut hak dalam poket tu keluar. Ini analogi, mana ada cerita betul. Jangan duk betul-betul sangat. Semut keluar, semut panggil kaum semut. Wahai semut-semut semua, mari kepadaku. Aku ingin terangkan, aku hari ini melakukan perjalanan luar biasa. Aku pergi Penang pukul 8, aku balik pukul 12. Agak-agak tuan-tuan lah, semut lain nak kata apa? Woi, hang nak cerita benda ni, hang tak usah duk temberang. Mana mungkin semut sekecil kamu pergi Pulau Pinang jam 8, pulang jam 12. Mustahil. Kerana apa? Kerana semut mengukur menggunakan akal, kadar kemampuan semut. Maka begitulah manusia. Ni kalau saya cerita lah kat tuan-tuan, alam malaikat yang luar biasa. Jibril alaihissalam 6 hati sayap. Hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 6 hati sayap, satu sayap jarak ke satu sayap berapa? 500 ton perjalanan. Kita jadi bingung.
Faham, dengar elok. Itu kita baru bingung. Tapi dalam tafsir Al-Qurtubi ada satu hadis riwayat Mansur an abihi an jaddihi kama naqalahu al-Imam Al-Qurtubi. Dia kata apa? Ada satu hadis tu, ada Allah Taala ni, dia ada satu malaikat lain namanya Hizqiyail. Hizqiyail ada 18,000 sayap. Allahu Akbar. Jibril dan atas ya. 18,000 sayap. Mai hak malaikat lain duk bisik kat dia. Hang ni hebat. Kalau Jibril hak mulia, kalau hang boleh sekali kepak ni, hang boleh cover seluruh arsh, hang boleh tengok arsh Allah. Tuhan nampak kat Hizqiyail, tak usah cadang. No way. Aku tambah sayap hang 18,000 lagi, jadi 32,000. Sayap, jarak satu sayap ke satu sayap 500 tahun perjalanan. Allah berfirman, ya Hizqiyail tir. Hang terbang tengok, dia pun terbang. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Dalil menafsirkan surah Al-A'la. Dia terbang 20,000 tahun. Tu dia. Saya terbang balik Mesir dulu 11 jam lah. Kematu bungkuk lah. Habis lorong dalam flight tu pergi menyembang baru. Habis jamu 4 kali cemuh dah, tidur apa semua. Tak sampai-sampai lagi. Ini 20,000 tahun. Tak sampai. Tuhan kata aku tambah 30,000 tahun. Dia terbang sampai letih. Akhirnya firman Allah, ya Hizqiyail, law tatiru hatta yanfukhu Israfil as-sur. Kalau hang terbanglah sampai Israfil tiup sangkakala pun sampai kiamat tu, lam tasil ila qa'imatin min qawaimi arshi. Hang tak akan sampai walaupun satu tiang arasku. Barulah dia terkejut, dia pun sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tasbih juga. Maka tuan-tuan faham kalimah asra. Kalau Allah sudah berkehendak, segalanya tidak mustahil. Kalimah ketiga, bi'abdihi, dengan hambanya. Kata ulama yang mengkaji, mengapa digunakan bi'abdihi? Kerana di situ ada dua data yang sangat penting. Pertama, bila sebut bi'abdihi dengan hambanya, artinya bi Muhammadin. Artinya apa lagi? Nabi pi Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasad sekali. So kalau ruh dan jasad namanya manusia. Tuan-tuan buang satu, ada jasad, ruh tidak ada, namanya mayat. Kalau sebaliknya, ruhnya ada, jasadnya tidak, yang tu hantu raya. Nampak? Artinya Rasulullah ni dengan satu kalimah ini menggambarkan pemergiannya birruhi wal jasad, ruh dan jasad. Yang kedua datanya, ini merupakan satu peristiharan Allah. Bila Nabi sampai di Masjidil Aqsa, tuan-tuan, Nabi turun dari Buraq, Nabi sembahyang jadi imam. Siapa makmum Rasulullah? Di belakang Rasulullah seluruh Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini peristiharan bahawa Nabi akhir zaman ini Muhammad, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah itu. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah, saya sentiasa melihat jam, masa tak banyak, sejam lebih. Saya pun tak suka ceramah panjang ni, tapi oleh kerana masa terhad, saya nak sebut begini. Saya nak sebut apa? Tuan-tuan tidak akan dapati ceramah saya ini standard macam biasa. Maksudnya, saya tak akan cerita kepada tuan-tuan perlambangan. Kan orang duk ceramah Isra' Mi'raj berpuluh tahun. Orang akan cerita dalam perjalanan Nabi melihat sekumpulan orang yang menanam, menuai lalu tuai, tanam, tak tunggu 6 bulan kalau padi, tanam tumbuh lalu potong, tanam tumbuh potong, ketam, hasilnya segera. Maka Jibril bagi tahu ini orang berjihad fi sabilillah. Jalan lagi, tiba-tiba baunya harum. Kata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, ini kubur masyitah. Jalan lagi, jumpa sekian-sekian. Saya tak akan cerita dari sudut itu secara detail. Termasuk ketika Nabi Mi'raj, ada peristiwa yang diperlihatkan. Tapi saya ingin membawa tuan-tuan malam ini satu persoalan yang lain. Saya ingin bertanya tuan-tuan sekalian, agak-agak tuan-tuan, kenapa Rasulullah Isra' Mi'rajnya tidak langsung ke langit? Kenapa Rasulullah
Isra'nya tidak dari Masjidil Haram pergi ke Iraq, Masjidil Haram pergi ke Yaman, Masjidil Haram pergi ke Kahirah di Mesir. Kenapa Al-Aqsa? Ini persoalan besar, tuan-tuan. Sebenarnya, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku kepada Rasulullah saya namakan isyaratun ilahiyah, isyarat ketuhanan, bukan sekadar petunjuknya di zaman Rasulullah, bahkan petunjuknya sangat-sangat berguna semakin kita menuju ke arah kiamat. Mari kita mendalam sedikit, tuan-tuan. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Al-Qudsu Qadiyatu Kullu Muslimin, dan diterjemah ke bahasa Melayu, tuan-tuan boleh baca. Masjid Aqsa ini dia mempunyai hubungan dari sudut akidah, dengan seluruh umat Islam. Jangan kata tak ada kaitan. Pertama, Al-Aqsa lah, Masjid Al-Aqsa lah qiblatul ula lil muslimin, qiblat pertama sebelum Kaabah. Yang kedua, Masjidil Aqsa masran Nabi, tempat Nabi Isra' dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Yang ketiga, tuan-tuan, Masjidil Aqsa itu diberkahi termasuk di sekelilingnya. Yang keempat, Masjidil Aqsa negeri permulaan jihad fi sabilillah, perang akhir zaman, mengatasi perang, seluruh ibu segala perang dalam dunia nak jadi tampu. Dan yang kelima, Al-Aqsa ini termasuk Syam. Aqsa itu pusat. Kalau sebut negeri Syam ni, tuan-tuan, 4 negara: Syria, Lebanon, Jordan, Palestin. Puncak dia Masjidil Aqsa. Jadi, tuan-tuan, yang kelima, Masjidil Aqsa itu sebenarnya ardul mahsyar wal mansyar, rupanya padang mahsyar kita. Sebab itu kata ulama, tuan-tuan, semakin hidup umur bertambah, artinya kita menuju ke arah kiamat. Setiap hari yang berlalu artinya kita menuju ke arah kiamat. Semakin ini berlaku, tuan-tuan, akan kelihatan Makkah, Madinah akan semakin ditinggalkan. Urusan seluruhnya di Baitul Maqdis. Lalu kenapa bermula di Kaabah? Kaabah ini, tuan-tuan, mula Isra' kerana 2 sebab. Pertama, adapun dari sudut sejarah lampau zaman dulu, ini termasuk dalam kajian yang saya buat. Saya, tuan-tuan, tahun 2014-15 saya mengkaji satu ayat geologi dalam Quran. Ayatnya surah Syura ayat 7. Tuan-tuan cuba cek dalam Google, pastikan, yang pasti surah Syura. Firman Allah, walaqad awhayna ilaika qur'anan arabiyyan. Ni saya nak terang ni pasal apa? Pasal apa Nabi mula Isra' daripada Mekah? Ayatnya, walaqad awhayna ilaika qur'anan arabiyyan litundira ummal qura wa man hawlaha wa tundira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Tuan-tuan, satu ayat ni saya kaji dari sudut geologi dan juga geografi. Saya kaji, bukan kaji terang mana, benar dah saya kumpul. Akhirnya dapatannya, jawapannya saya bentang di beberapa buah universiti di Indonesia. Universiti Eka Sakti, Universiti Syiah Kuala di Aceh. Kemudian saya pergi ke Bangkok, saya bentang paper yang sama. Saya bentang di Mesir dalam perjumpaan dengan Duta Mesir tahun 2016. 2017, tuan-tuan, saya ada sijil semuanya. Saya pergi ke Perancis di Paris tu, saya bentang di pejabat kedutaan, sijilnya ada sampai sekarang. Tuan-tuan, saya nak sebut, ini rahsia. Dalam ayat surah Syura ini Allah berfirman, dan kami telah wahyukan kepada kamu, hai Muhammad, Al-Quran itu berbahasa Arab. Tujuannya apa? Agar kamu gunakan Al-Quran ini untuk memberi petunjuk dan juga peringatan kepada penduduk Ummul Qura, litundira Ummul Qura. Saya kaji kalimah, kenapa Al-Quran Allah menggunakan kalimah ibu kampung. Saya buka 7 tafsir yang jarang dibuka. Ummu berarti ibu, siapa tak tahu.
Tuan-tuan yang pergi ke umrah, cikgu pernah pergi umrah tak? Kalau turun Madinah kita nak bahas betul tak? Sebelum masuk kota Mekah, jumpa dah ditulis Ummul Qura. Nama ni siapa bagi? Tuhan. Ibu kampung. Saya cari. Maka hal ini telah pun disahkan oleh dua orang pakar geologi Islam. Namanya Profesor Dr. Zaghlul Najjar dan juga Profesor Dr. Hussein Kamaluddin. Saya tahun 2016 tu saya pergi nak cari dia. Zaghlul Najjar pergi ke Mesir, punya lagi lah. Tahun 2016 saya pergi cari, dia habis dia balik lah. Dia pergi duduk di Wales, dia tak duduk di Mesir. Oh, melepas. Mereka ini telah pun mengikrarkan, tuan-tuan, bahawasanya berdasarkan ayat Al-Quran dan penemuan ilmu geologi, bahawasanya bumi kita dulu ni bola ayat, semua ayat. Darat jadi hak awal tu buih berimpun, jadi keras, jadi pulau, bersambung dengan tanah di bawah dasar lautan. Tang mana jadinya? Tu kau abang betul dengan Kaabah tu. Betul dengan Kaabah yang dibina. Jangan main-main di Kaabah. Energi dan tenaganya luar biasa. Itu nisbah zaman dulu. Dan ayat yang setelahnya, wa man haulaha, saya kaji lagi, combine dengan dapatan ilmu geografi yang di atas dan geologi yang di bawah. Tuan-tuan beda, wa man haulaha, detail ayat Quran. Kata Profesor Dr. Zaghlul Najjar, Hussein Kamaluddin ni, tanah ni tuan-tuan, ini cerita berpuluh ribu bilion tahun dulu, bukan law. Dari bawah Kaabah tu dia menjalur macam akak, dia tumbuh sambung semua tanah 7 benua dalam dunia. Maknanya apa? Tuan-tuan keluar pada surau, tuan-tuan pijak tanah, itu aslinya daripada bawah Kaabah, tapi masanya bilion tahun. Dan itu nisbah zaman dahulu. Adapun bermula Isra' Nabi daripada Makkah minal Masjidil Haram, kenapa? Sama ada permulaan kehidupan manusia, termasuk permulaan untuk tamat, mesti bermula di Mekah. Pasal itulah tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan biasa dengar tak kita ukur jam mengapa? Dulu adalah radio sebut sekarang jam 8 malam mengikut Greenwich Mean Time, GMT, betul tak Ustaz? Greenwich bukan Greenwich, dia eja bunyi Greenwich tapi sebut eja Greenwich, sebut Greenwich tak? Orang duduk London tahu Greenwich Mean Time. Tuan-tuan tahu tak tepat ke tak? Saya cari maklumat, ada artikel dia kata apa? Kajian menunjukkan menggunakan GMT akan berlaku ketidaktepatan mengukur beza waktu kutub utara dengan selatan 8.4 minit diagih 366 hari. Siapa nak perasan? Tapi nak habaq kata tak tepat. Lalu tepatnya di mana? Tepatnya kena ukur tu betul Kaabah. Subhanallah tuan-tuan. Itu isu satu hal. Lah kita nak tengok pasal apa Nabi bergerak ke arah Al-Aqsa. Seperti yang saya sebut tadi tuan-tuan, semakin kita menuju ke akhir zaman, Makkah, Madinah akan bermasalah ditinggalkan. Sekarang sudah bunga-bunganya. Tuan-tuan tengok, kita tak boleh terbayang Makkah, Kaabah tidak ada yang bertawaf ketika lockdown. Okey, tak ada siapa tawaf. Habis lockdown, buka pergi umrah, pergi haji. Ada masalah kan semua sangat tuan-tuan? Problem. Kawan saya ada 150 orang jemaah umrah, 30 orang je ada tiket, 120 orang tiket tak ada. Tiket tak ada, tiket mahal. Yang puak-puak Arab ni pun buat panggil celah ni. Ada travel bawa, booking hotel 5 hari. Hari kedua dia hambat keluar. Saya kata, semua puak-puak Arab ni kena sekali serik tuan-tuan. Maka keadaan menjadi sukar. Sebab urusan nanti tertumpu di Al-Aqsa. Dan ketika itu tuan-tuan, sekarang sudah kita lihat pun, saya ceramah di mana-mana, tapi tak ni kali pertama. Saya tuan-tuan tak sempat mendengar apa yang saya sebut. Kalau tempat kuliah bulanan saya sebut tuan-tuan, kerana saya mengkaji sedikit, tak banyak pun. Teli dengan kajian dari sudut ilmu astronomi dan meteorologi yang dibuat oleh ahli astronomi di barat, namanya Heinrich Schwabe. Heinrich Schwabe ni tahun 1843 dia dah buat kajian kitaran matahari. Sebab itu saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah saya sebelum ini di mana-mana tempat lain kecuali di sini, saya kata tuan-tuan sekalian, beringat, bermula tahun 2023 akan berlaku musibah yang besar
yang belum pernah kita hadapi. Tuan-tuan perasan tak? 2019, 20, 21, 22 kita rasa gimana? Raja hujannya sampai orang panggil musim sejuk Malaysia. Saya keluar kuliah subuh baru satu pagi saya tengok temperature suhu 21 darjah. Kadang-kadang jadi ayak banyak, banjir di mana-mana. Kenapa? Kerana menurut pakar astronomi Henry Swaby yang saya telikan dengan beberapa ayat Quran hadis Nabi, ketika itu matahari sedang berada dalam the solar cycle sunspot yang minimum biasanya di hujung cycle. Jadi 4 tahun hujung tu raja sejuk je sebab permukaan matahari pasif, tidak aktif, dia sejuk. Maka amarannya tamat pusingan ni starting 2023, saya selalu sebut dia akan mula the new cycle, the solar cycle sunspot, tapi di permulaan biasanya dia hangat. Termasuk saya baca lagi banyak hadis tuan-tuan, banyak kajian. Tahun 2023 permulaan berlakunya inflasi besar pertengahan tahun di Eropah. Perubahan iklim juga berlaku. Kalau hak sebelum ni sejuk, hak nak main ni tuan-tuan, ya Allah, akan berlaku panas yang sangat panas yang belum pernah kita rasa. Nak bila start, Allahu alam. Berlakunya krisis ekonomi, berlakunya peperangan, sebahagian penduduk dunia tidak ada makanan, akan berlaku. Kita pun jadi dahlah ni. Dan tuan-tuan sekalian, bila saya sebut, saya duk tunggu apa benda besar nak jadi, bala, bencana, musibah. Kalau 4 tahun lepas ni banjir semua dunia, banjir di Perancis, banjir di England, banjir di Amerika, banjir di Bangladesh, tempat kita orang panggil kepala ayak. Nah, raja kepala ayak. Lah sekali bah di mana? Jeddah. Bah di mana? Menghampiri Kaabah. Yang Mekah ni, saya ada baca satu hadis 35 tahun dulu. Hadisnya berbunyi, la taqumus sa'ah hatta takuna ardul Arab murujan wa anhar. Dunia tidak akan kiamat sehinggalah negara Arab itu akan subur, menghijau, mengalir air sungainya. Saya jadi bingung. Pasal apa? Kok mana ni nak main? Mekah ni kan negeri ketua batu, padang pasir, sungai apa? Negara tak ada sungai dia. Tapi tidak lama tuan-tuan, banjir baru ini sama ada di Jeddah atau di Mekah kerana 2 sebab bagi saya. Pertama, bala. Tak bala ke mana? Berapa tahun dulu bina pusat hiburan, panggil artis luar negara pasal dia nak menjana sumber keuangan. Dia tak banyak sumbernya minyak. Dia tahu minyak dia nak habis bila. Kita sumber kita banyak, minyak ada, gas ada, sawit ada, pelancongan ada, pertanian ada, kita banyak. Dia nak cari sumber alternatif. Akhirnya tempat hiburan semakin menghampiri Kaabah. Lalu Allah marah, turun bala. Itu satu sebab. Yang kedua, sebabnya tuan-tuan, hadis tadi. Bila ayat hujan banyak, dia mengandung ayat di bawah tanah. Apa yang berlaku di Mekah. Sekarang kalau tuan-tuan lihat gambar satelit, tuan-tuan terkejut. Dan saya juga mengikuti laporan daripada YouTube. Banyak orang Indo yang buat vlog. Mekah sekarang sebahagian tempat sudah subur menghijau. Dan ini tanda-tanda kiamat yang Nabi sebut sangat-sangat hampir. Lepas tu saya duduk tunggu lagi. Bulan 1 tak ada apa berlaku. Masuk bulan Februari, belum sempat seminggu, tuan-tuan, 6 Februari berlakulah gempa bumi yang pelik dan aneh abad ini, seluruh abad kehidupan manusia tu di Turki. Pelik. Tapi tak boleh dia dengar cerita saja, kena kaji. Pelik tak mana tuan-tuan, main saya nak abang sikit. Hari kedua gempa lah, saya WhatsApp anak murid saya, nama Suhail. Ayah dia baru mati 2 minggu. Dia duduk di Turki tu 2 tahun dah tak balik. Bila jadi gempa bumi, Allahu Akbar, lemah semangat mak dia, pengsan. Lemah lutut, pengsan. Lepas tu saya WhatsApp, dia jawab hari kedua. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, saya hidup. Hang duduk tak mana? Kena tak gempa? Kami ni, dia kata, tak duduk sempadan Syria. Sempadan Syria tu sebelah timur Turki. Kami duduk di sebelah sempadan Romania, kalau tak silap saya. Oh, jauh lagi. Tapi tuan-tuan, kalau cerita bab gempa ni,
Biasanya kalau magnitude 7.8 dia hanyalah coverage kesan gempa sekitar 250 ke 300 km. Tapi yang ini 7.8 dia cover kerosakan 1000 km. Kenapa ini berlaku? Kerana kawasan gempa kedalamannya hanya 27 km. Untuk sampai ke permukaan sangat cepat. Kalau cerita bab gempa, tuan-tuan, saya di antara salah seorang mangsa gempa bumi. Weh, mahal tuan-tuan, pengalaman gempa bumi ni cikgu. Tahun 93 saya di Mesir. Oh, dahsyat. Nasib baik malam tu saya tak pergi rumah kawan saya tingkat 12. Kalau tingkat 12 dia goyang 2 kaki atas tu. Ni dia. Saya pergi kebetulan apartmen rumah kawan saya tingkat 5. Tapi saya tak tahu masa mana saya sampai bawah. Sedap-sedap lutut saya luka. Aku terbang ke? Aku apa ke? Jadi bila turun bawah ni, lah ada orang lari pikut tu, ada lari pikut tu, ada lari mekot ni, tak tahu nak pergi mana. Sebab itu bila teringat ayat Quran, saya lupa surah apa, surah Taubah ke apa Ustaz? Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Sebiji berlaku. Yang Allah sebutkan ini kiamat benar. Yang berlaku bukan kiamat benar, baru goncang di dunia. Itu pun sudah betul sebiji. Hari yang kata Allah, waktu gempa bumi untuk kiamat, kamu akan melihat tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu mengandung terlepas bayi dari genggaman. Duk tengah menyusu, ibu yang duk menyusu anak, baby terlepas. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wanita mengandung terkeluar anak. Hatu saya tak ada lah, dua-dua tu pasal saya jantan. Nyusu tak ada, mengandung tak ada, tuan-tuan. Yang ada hak nombor 3. Wa taranna sasukara. Kamu lihat manusia mabuk. Berapa tahap sedar saya? 30%. Ni saya duk cerita ni tuan-tuan, saya nampak peristiwa depan mata, ngiang telinga dia duduk bunyi. Dia fobia semua. Sebab tu saya tak boleh tengok video mangsa gempa di Turki. Saya sangat tersentuh. Ada seorang bayi yang tergantung di tingkat berapa 5, dihempas semen, kepala duk melonjak ke bawah, duk teriak seorang-seorang. Siapa tak berani naik? Kerana dibimbangi bangunannya runtuh. Lepas gempa pertama, malam tu tak tidur dah. Dia kerja kocak tak berhenti. Takut tuan-tuan. Dan saya membaca, pakar geologi menyebut akan berlaku gempa yang lebih dahsyat daripada ini. Jadi pendek katanya tuan-tuan, apa yang kita hadapi ini merupakan ujian besar akhir zaman. Pasal apa Tuhan buat benda ni? Kalau tak buat tak boleh. Balik pergi akhirat, buat syurga, sudahlah kata Tuhan ni penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Duk buat neraka buat apa? Kerana Allah Ta'ala ingin menguji sejauh mana keimanan kita kepadanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Termasuk Allah Ta'ala nak uji sejauh mana di antara kamu orang paling kuat amalan, yang terbaik dari sudut amalannya. Dan Allah menguji wa basyiris sabirin, dan berbahagia orang yang mampu bersabar. Jadi tuan-tuan boleh ikut tu sejam lah. Kata sejam saya tak akan lebih punya. Itu dia saya punya jaga besar. Hatu saya menang lah. Kalau tuan-tuan nak dengar cerita lagi waktu lain lah pula. Hak ni malam ni Isra' Mi'raj. Nah. Jadi kesimpulannya apa dia? Depa suruh landing pula dah. Ni nak landing kan ni, sabar je. Ni kesimpulan dia. Ada bahagian-bahagian yang saya tak sentuh lagi. Contohnya apa dia? Mi'raj ke langit. Hak ni pun penuh elemen sains. Kita nak landing tapi kita baru nak naik. Landing cara naik pelik tak apa kita buat. Saya nak abang apa? Sama ada Isra' ataupun Mi'raj, kedua-duanya ni tanda kebesaran Allah dalam alam ini. Kalau Mi'raj ni tuan-tuan, dia naik ke langit. Lah saya nak tanya lah tuan-tuan, lah ni tuan-tuan duduk dalam lapisan apa? Tu masuk sains lah. Nama dia atmosfera. Dalam atmosfera ni, yang itulah Isra'. Isra' ni kawasan yang beroksigen. Dalam ilmu sains, kalau kita baca dan kaji, Allah peruntukkan 78% nitrogen, 21% oksigen, 1% karbon dioksida, campur lain-lain. Seimbang, tak boleh kurang dan lebih.
Kalau lebih oksigen 25 jadi apa? Pantang cerek sikit api ya terbakar di rumah. Oksigen lebih. Kilat sabak pokok perak habis rumah kita semua terbakar. Oksigen lebih. Oksigen kandungan gas mudah terbakar. Kalau kurang tuan-tuan nyawa tak lepas, bagi duk 19 wahak nyawa, jadi seimbang. Bayangkan ketika Isra itu normal, bagaimana waktu Mi'raj? Itulah yang dikatakan mukjizah. Nabi melepasi seluruh 7 lapisan langit. Hak 7 lapis ni nama mendatang pada apa lah? Macam-macam. Lepas atmosfera. Saya tak ikut susunan, saya pun tak ingat susunan. Ada namanya stratosfera, mesosfera, ionosfera, magnetosfera, stratosfera, aposfera, cucaksfera, apa semua ada kat UI. Kandungan gas pula tiap-tiap satu lain-lain. Tapi saya nak abang tuan-tuan, setakat langit ke-7 ni sikit dan dekat sangat. Ini sebab Allah. Sebab arash Allah luar biasa, sangat besar. Naik jumpa Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dalam setiap lapisan langit. Kalau boleh saya sebutkan secara laju lah. Langit pertama jumpa Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua jumpa Nabi Isa, Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihi salam. Langit kelima Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu sampai sudah di Baitul Ma'mur. Langit ketujuh ni ada Baitul Ma'mur, kiblat tawaf para malaikat sama dengan kiblat di bumi ni. Habis lepas langit ketujuh tu ada apa? Didatangkan seolahnya tangga kenaikan. Naik ke mana? Al-Kursi. Tangga ke-9 masuk ke dalam nur, tempat berbunyi sarirul aqlam. Pena duk tulis qadar takdir Allah itu. Nabi terdengar bunyi duk tulis serai. Macam mesin printer duk print bunyi. Didatangkan tangga lepas ke-9, tangga ke-10. Ni alam mana ni tuan-tuan? Kalau saya nak cerita bab alam ni dalam kitab At-Tazkirah Imam Qurtubi, dahsyat sungguh. Bila tengok balik langit ke-7 tu tak ada apa. Lepas langit ke-7 ni ada alam. Kita kan alam manusia nasut. Lepas alam manusia tu alam langit, alam malakut. Lepas itu alam lahut, ketuhanan. Entah apa yang ada di sana, wallahu a'lamu. Dan itulah betapa mulianya Rasulullah. Sampai masuk ke Hadratul Qudus dan Hadrah Ar-Rabbul Arbab. Nama Sidratul Muntaha itu gelaran tempat penghujung sekali. Nak cerita hujung lagu mana? Tak tahu. Sebab mata kita mengukur dan melihat benda yang kita lihat, kadar ukuran. Kalau tobang 50,000 tadi, tuan-tuan nak ukur lagu mana? Kita duk tobang tekan berapa jam ya? Habis kuat tuan-tuan naik flight pergi ke New York ataupun London, 15 jam non-stop, jenuh. Itulah banyak tu. Tapi kita mengukur menggunakan iman. Dan ketika bertemu berdepan dengan Allah dengan kaifiat dan cara yang hanya Allah Ta'ala sahaja mengetahui, ketika itu difardukan salat 5 waktu. Maka kata ulama, tuan-tuan guru, pasal apa 50? Lepas tu duk kerja naik turun. Walhal qada' mubram dia panggil. Hak tentu dah tu 5 aja. Akan hikmahnya ada. Pertama, nak tunjuk rahmat jadi umat Muhammad. 5 waktu pahalanya sama 50. Yang kedua, nak tunjuk prihatinnya Rasulullah. Sanggup terbaik muka dia minta. Pergi minta pula sekali 5. Nak minta banyak maluhu. Minta kali 5. Minta kali 5, minta kali 5, sampai 5 tu pun Nabi Nabi Musa kali hampir minta lagi Muhammad, umat yang tabat tadi nak buat 5 waktu tu memberat. Nabi Muhammad kata aku malu dah kat tu ya. Qadha' mubram 5. Jadi tuan-tuan sekalian, selesai peristiwa Mi'raj, Nabi pulang. Sampai balik sebelum subuh, lebih kurang 1/3, 2/3 malam. Bayangkan tuan-tuan, pergi cerita kat orang, tak ada siapa boleh terima, majoritinya. Tapi mai tan Sayyidina Abu Bakar, saddaqta ya Muhammad, Allahu Akbar, percaya semua. Maka gelaran terawal yang diperolehi oleh manusia itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, digelar As-Siddiq. Dan tuan-tuan, kita boleh mencapai gelaran As-Siddiq, tapi As-Siddiq kepada Abu Bakar itu ialah yang hakikat. Adapun hak kita dapat ni,
ialah pangkat hak bawah-bawah, as-siddiq juga ada. Maka tuan-tuan, cabaran semakin banyak, kehidupan kita mencabar. Saya sarankan tuan-tuan ada ilmu yang boleh mengawal perasaan kita. Ilmu yang tuan-tuan wajib belajar di akhir zaman ini, tumpuannya lebih ilmu tasawuf. Belajarlah tuan-tuan. Kalau seandainya tidak ada di surah ini, cari tuan-tuan guru, suruh dia baca kitab tasawuf. Kami nak mendalami. Termasuk setelah tasawuf itu setelah mempelajari tauhid. Ini dua antara ilmu yang saya tekankan. Saya sekarang dah berubah. Saya mengajar beberapa tempat, kadang satu kitab 15 tahun, 20 tahun. Lalu saya dah masuk satu tahap, saya ubah kepada kitab tasawuf, supaya tuan-tuan kita boleh memandu bawa diri kita. Sebab kita tengok akhir zaman ni, banyak manusia hilang pertimbangan. Bila duitnya sudah hilang, kekurangan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal, tu kekurangan harta. Tak kurang apa kita akan perasan pun. OPR terlepas naik 5 kali, ni nak naik lagi 2 kali. OPR overnight apa nama P pada apa? Policy rate interest yang kita dah bayar loan tu. Oh, jangan saya pergi bayar kita dah beza bayar 1,600 kita tu. Dia tenang balik. Buh, saya kata apa jangan duduk lelak aku aja. Bubuh lagi tambah 20. Dia tenang juga. Tambah lagi 50, 1650. Dia tak mau juga ni bang. Rupanya kawan nak balon 1,700. Tu dia, tu beza dia. Tu bala tak tuan-tuan? Bala, termasuk ujian. Cuba banyak lon-lon campur. Biasalah kita orang kerja-kerjaan dalam belakang. Campur banyak tak? Banyak. Kalau kita masih lagi ni, bagaimana orang yang hilang perniagaan? Yang hilang perniagaan, hilang sumber pendapatan, baru ni PKP teruk. Tuan-tuan ni duk royak lah. Cikgu abang saya kat Datuk Seri Anwar ni, keluar USB tu duit orang. Ni orang kuat kita dah. Menunjukkan tekanan hidup ni sekarang. Saya tak tahu nak kata apa dah, cuma yang saya boleh sebut tuan-tuan, kalau Nabi pernah sebut makanan akhir zaman ialah zikrullah, kita kena fikir dah. Kita akan berdepan dengan krisis makanan. Tuhan buat ada sebab. Pasal apa Ukraine, Rusia masuk serang? Rupanya pengimport gandum terbesar di dunia. Kesannya ada dan kesan merantaiannya akan terasa di pertengahan tahun ini. Jadi pendek kata tuan-tuan, ujian kita berat. Yang memandu kita ialah iman dan taqwa. Boleh kau tahu tuan-tuan? Saya pun nak tamat dah. Kita tu landing lah tu. Dah landing dah. Saya kata tak landing pula. Tak landing pernah nak terjun bagaimana kan? Kita landing. Kalau masa panjang tu cerita lain. Tapi panjang pun tak boleh. Dia sekat tu ya, sejak lebih-lebih sikit. Jadi insya-Allah saya yakin tuan-tuan tak akan berhenti dengan saya tahniah. Mesti panggil pula ada lagi benda. Saya pun ada lagi benda saya nak cerita. Pasal saya bukanlah kaji tak mana, tapi adalah buat benda-benda poin macam cuaca ni. Saya nak baca tuan-tuan supaya tuan-tuan nampak kedudukan dunia kita ni duk fasa mana dah. Kadang-kadang orang kan tahu apa ni. Aku dunia mana ni? Banyak hadis-hadis tuan-tuan dan dalil-dalil insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu nah. Saya minta mohon ampun dan maaf lah atas segala kekurangan, terkasar bahasa, maklumlah kali pertama. Tapi saya seronok sebenarnya tuan-tuan, malam ni saya ada kuliah bulanan. Tu nak abang lagi. Kalau ni ikut saya tak boleh main, tapi saya kata ke pihak masjid tu, tolong Ustaz, kawan saya minta sungguh-sungguh saya nak minta laluan ni. Dia berkata tak apa Ustaz pilih lah. Tapi Ustaz cari ganti. Saya cari kawan saya ganti. Malam ni saya boleh main tau ni. Begitulah cara dia. Kadang-kadang pihak masjid juga minta saya laluan. Ustaz duk kuliah ni, boleh tak kami nak minta time kuliah Ustaz, kami nak buat ceramah Islam Mi'raj. Hamba ambil aku bintang lain. Lagu itulah kita kena tolak ansur. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan malam ini serba sedikit bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya mohon sangat kita lakukan perubahan anjakan paradigma. Kita hadir cari ilmu sungguh-sungguh. Kita nak hidup tak lama, umur dunia pun tak berapa lama lagi dah. والله أعلم بالصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah khas ataupun kupasan ilmu, kursian ilmu
yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Jasmi bin Manisa. Saya mewakili majlis berterima kasih penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz yang telah memperkenalkan baca kita seperti tadi. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan, perempuan serta anak-anak yang dikasihi, dalam kesempatan akhir ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan serta anak-anak yang hadir pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang turut memberi sumbangan. Sumbangan kita macam-macam lah, bentuk waridit, buah fikiran, tenaga, masa yang diberikan untuk sama-sama kita menjaga majlis pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak yang dikasihi, harapan kita bersama mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang saya pesan tadi. Antaranya sama-sama lah kita penuhi surau kita yang kita kasih, kita sayang ini. Selama ini pun ada ramai dah Ustaz, mudah-mudahan lepas ni lebih ramai lagi, insya-Allah. Kita ada Ustaz kita berkuliah subuh, Ustaz Taufik. Kita ada anak-anak tahfiz. Kita ada Ustaz-Ustaz, kita ada cikgu-cikgu, kita ada Ustazah-Ustazah. Dan Ustaz Bersandi beliau sudi nak main lagi siri yang kedua. InsyaAllah kita akan buat lagi program macam ni, sebab kita program kita macam-macam. Justru saya mewakili diri saya dan jatuh kuasa yang ada mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan perempuan serta anak-anak untuk kita meramaikan majlis, untuk kita hadir ke surau yang kita kasih bersama ini. Surau ini kita punya, bukan surau Cikgu Manu, bukan surau Ustaz Azizan. Surau ini kita bersama. Dulu sama-sama kita kutip duit, tapak yang kosong, taman permainan ni tuan-tuan dan perempuan, kita jadikan surau. Sekarang dah ada surau yang cantik, yang indah, ada ekor lagi. Justru hadirlah kita bersama-sama. Malam ni kita ada macam ni, mudah-mudahan lepas ni bila ada majlis lebih ramai daripada ni, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi, akhir kata marilah kita sama-sama sekali ucap terima kasih kepada yang bahagia Ustaz kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Dr. Jasmi bin Manisa. InsyaAllah Ustaz kita jumpa lagi pada masa akan datang. Kepada tuan-tuan dan perempuan, terima kasih lagi sekali. InsyaAllah mudah-mudahan Allah menerima semangat kita, Allah menerima apa kita buat pada malam ini, insya-Allah. Marilah kita sama-sama menutup majlis yang penuh keberkatan ini dengan sama-sama kita Suratul Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.